Hubungan Malaysia-Indonesia di tahap sangat membanggakan. 10,109 calon SPM 2022 peroleh semua A. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Hubungan dua hala Malaysia dan Indonesia kini berada pada tahap membanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia jelas terbukti apabila beberapa isu berlarutan sejak sekian lama berjaya diselesaikan. Peningkatan kerjasama dan persefahaman dalam masa yang singkat dengan Indonesia ini luar biasa. Tetapi kerjasama dua hala itu sampai ke tahap yang sangat membanggakan dan akan memberi faedah dan manfaat bukan sahaja kepada pemerintah dan kerajaan tapi kepada rakyat Malaysia dan Indonesia. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Indonesia di Putrajaya. Terdahulu sebanyak 6 instrumen perjanjian dua hala telah dimeterai antara Malaysia dan Indonesia dalam lawatan kerja Joko Widodo dan delegasinya ke Malaysia. Antaranya termasuklah perjanjian rentas sempadan, kerjasama promosi pelaburan dan pengiktirafan bersama pensijilan halal bagi produk domestik. Sementara itu, Joko Widodo pula berharap menerusi hubungan akrab serta kesepakatan proses rundingan bagi isu persempadanan lain juga dapat diselesaikan segera. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Datuk Anwar. Yang pertama, saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi, di Selat Malaka bagian selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi. 18 tahun. Bisa diselesaikan. Ini alhamdulillah. Rundingan sempadan di Laut Sulawesi dan bahagian paling selatan Selat Melaka telah dilakukan sejak 2005. Berhubung isu industri sawit, Malaysia dan Indonesia senada mempertahankan komoditi berkenaan yang berhadapan ancaman kempen anti-sawit. Tapi ada satu aspek yang Presiden Jokowi agak tekankan dengan begitu tegas. Di G7 dan di beberapa forum antarabangsa lainnya. Untuk menjaga dan melihara kepentingan urusan dagang kita, pengeluaran kelapa sawit, bukan saja untuk syarikat-syarikat besar tetapi juga kebun kecil. Dan kita sambut dengan baik dan saya ucap tahniah kerana kedua-dua menteri dalam rapat Eropah telah pertama kalinya satu suara Indonesia-Malaysia menyuarakan pertahankan kepentingan kelapa sawit. Terkait dengan kolaborasi untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan juga komoditas lainnya. Saya sangat menghargai baru-baru ini dilakukan joint mission Indonesia-Malaysia ke Brussels dan kolaborasi semacam ini harus terus diperkuat. Jangan sampai komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Indonesia didiskriminasi di negara lain. Ya, pada sebelah petang, Joko Widodo telah menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah. Joko Widodo yang tiba pada pukul 3.35 petang diiringi isteri Iriana dan Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi bagi menghadiri majlis santapan petang. Hadir bersama Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir.
Terdahulu, Perdana Menteri mengiringi Presiden Indonesia pada lawatan santai di Pasar Awam Chowkit dan Kampung Baru. Lebih 2,000 peniaga dan pengunjung memenuhi kawasan premis sejak awal pagi. Kedua-dua pemimpin berkesempatan beramah mesra dengan para peniaga serta pengunjung khasnya warga Indonesia yang menetap di negara ini. Sambutan luar biasa memperlihatkan hubungan erat antara rakyat dengan pemimpin sekaligus memperkukuh hubungan Malaysia-Indonesia merentasi sempadan politik dan budaya. Kerajaan Singapura mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Ia berikutan tindakan melampau pelawak berasal dari negara itu, Jocelyn Chia, yang membuat jenaka jelik dalam satu persembahan baru-baru ini. Pesuruh Jaya Tinggi Singapura ke Malaysia Vanu Gopala Menon berkata, kenyataan Chia itu tidak sama sekali mencerminkan pandangan seluruh rakyat Singapura. Beliau turut menjelaskan, Chia bukan lagi warga Singapura. Kerajaan Singapura juga sama sekali tidak akan membiarkan kata-kata atau tindakan yang boleh mengakibatkan kemudaratan kepada orang lain selain mahu terus menikmati hubungan kukuh kedua-dua negara. Chia mempersendakan Malaysia dalam persembahan komedi bertajuk Singapore versus Malaysia di New York, Amerika Syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pula menegaskan Malaysia serahkan budi bicara siasatan kepada pihak berkuasa berkaitan. Utamanya SKMM dan juga pihak PDRM untuk melakukan siasatan dan mengambil tindakan dengan menyerahkan perkara ini kepada Jabatan Ketua Negara untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Okay? Ya, sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengecam tindakan dan perbuatan pelawak Jocelyn Chia yang langsung tidak sensitif. Saya bersama Yang Berhormat Menteri Luar mengecam sekeras-kerasnya tindakan dan perbuatan yang sangat tidak sensitif oleh individu tersebut. Jelasnya jenaka tragedi MH370 masih melukai rakyat dan tidak sepatutnya digunakan sebagai bahan gurauan. Biadab dan seharusnya disenarai hitam memasuki negara ini. Itu reaksi penggiat seni tempatan. Adalah salah satu tindakan atau lawak yang sangat kurang hajar dan sangat biadab. Dan saya berharap tindakan-tindakan oleh Kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Komunikasi Digital untuk mengambil satu tindakan yang keras. Apa yang dilakukan oleh pelawak tersebut, dia menjadi satu pengajaran kepada keseluruhan pelawak-pelawak di Malaysia maupun di dunia. Stand up komedi Jocelyn Chia cukup biadab, kurang ajar dan tidak bersopan. Pertama, dia menghina rakyat Malaysia, audien ketika itu dengan mempelecehkan pemikiran orang-orang Malaysia dan lain-lain lagi dengan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Justru saya mohon agar KDN Malaysia dan KDN Singapura bankan dia atau blacklisted. Jangan bagi dia masuk ke kedua negara ini selama-lamanya. Comedy can be a powerful tool for social commentary, but it needs to be used responsibly. Comedy, like all art form, is a subjective form of expression. That means what's funny to one person may not be necessarily funny to someone else, and you've got to keep in mind context. As a Singaporean, she should have been a little bit smarter to realize that in this age of social media, picking on a Malaysian in the audience and then bringing up MH370 is going to get up on the internet, girlfriend. It's going to have a wider effect. 10,109 calon SPM memperoleh keputusan cemerlang grade A campur, A dan A tolak dalam semua mata pelajaran bagi tahun 2022 berbanding 9,696 calon pada 2021. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Fakhruddin Ghazali berkata ia menunjukkan peningkatan 0.2% iaitu sebanyak 413 calon. Bilangan calon yang memperoleh sekurang-kurangnya kepujian atau grade C dalam semua mata pelajaran adalah seramai 75,322 calon
iaitu 20.1% pada tahun 2022 berbanding 71,842 calon iaitu 18.8% pada tahun 2021. Ini juga menunjukkan peningkatan sebanyak 3,480 calon iaitu 1.3%. Tambahnya, pencapaian SPM 2022 bagi kawasan bandar dan luar bandar juga menunjukkan peningkatan. Malah peratus calon yang layak menerima sijil SPM 2022 juga meningkat kepada 91.6% berbanding 88.1% pada 2021. Motivasi dirilah, jangan sentiasa rasa sedih apabila tak dapat result yang bagus. Kita perlu jangan give up lah. Saya peruntukkan sejam di setiap hari untuk belajar, tapi saya buat setiap hari sebab tu boleh konsisten lah untuk lama-lama. Ya, lepas tu hujung minggu selalunya lagi lama lah sikit. Lebih daripada sejam lah. Ada seorang kawan ni, saya jadikan ia pesaing besar lah. Setiap kali ia lebih saya cuba lebihkan diri saya balik. Walaupun saya tak suka mana, tapi saya cuba untuk melebihi dia. Akhirnya saya letakkan pesaing untuk jadikan diri saya hebat. Apa-apa pun, kalau lepas ni, apa pun jalan dah ambil, nak minta Umi reda, Umi jangan lupa untuk tegur kalau ada apa-apa yang kurang. Apa-apa kita pula ini. Dia perlu baiki. Umi kena selalu ingatkan. Apa yang Allah kurangkan kita adalah sebenarnya kelebihan juga kepada kita, kerana setiap ujian yang semua manusia itu lalui, Allah tahu kita mampu. Jadi semua yang kekurangan ni, percaya kat diri sendiri, korang mampu. Saya rasa saya dah mengharumkan nama mak ayah saya untuk peringkat SPM ni. Jadi saya rasa bersyukur sangat. Jangan lepas tu saya tengah fokus untuk kemasukan universiti pula. Bidang perubatan. Di Tanah Suci Mekah, salah seorang jemaah haji turut menzahirkan kesyukuran apabila memperoleh keputusan cemerlang 8A dan menjadi pelajar cemerlang sekolahnya. Kerana saya dapat result yang boleh dikatakan agak cemerlang lah. Dan saya dapat tahu result tu dekat bumi Mekah yang penuh dengan barakah. Beliau merupakan pelajar di SMK Perempuan Methodist Raub. Konsep segulai sejalai diumum akan diguna pakai dan disebar luas dalam konsep perpaduan yang digagaskan Kerajaan Madani. Membawa maksud bersama sehaluan dalam bahasa Iban. Konsep tersebut telah dipegang sekian lama bagi membentuk kesepaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat Sarawak yang terdiri daripada lebih 30 suku kaum. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menerusi hantaran Facebooknya memaklumkan dan menzahirkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana mengangkat martabat konsep segulai sejalai. Tambah beliau, kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ke majlis sambutan perayaan Gawai Dayak mencipta satu lagi sejarah. Ia susulan beliau menjadi Perdana Menteri pertama yang hadir ke sambutan tersebut di Sarawak sejak sambutannya dirayakan lebih 5 dekad lalu. Masih bersama berita perdana. Dasar makro seperti kadar dasar semalaman OPR harus diselaras seiring perkembangan ekonomi. Menurut Governor Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Nur Samsiah Muhammad Yunus, langkah sedemikian perlu untuk memastikan dasar makro yang luas sepadan dengan realiti ekonomi negara. Meskipun berdepan cabaran luaran, aktiviti ekonomi domestik sudah melebihi tahap pra-pandemik.
Pelbagai indikator menunjukkan kekuatan relatif dalam ekonomi termasuk prospek pekerjaan, pelaburan dan permintaan domestik. BNM menyedari masih terdapat pihak berdepan kesukaran meskipun ekonomi secara keseluruhan berada dalam keadaan sihat. Memandangkan OPR berperanan menstabilkan harga, lebih banyak langkah bersasar akan dilaksana untuk membantu rakyat yang berdepan kesukaran membuat bayaran balik pinjaman bulanan. Mengenai prestasi ringgit, Tan Sri Nur Syamsiah berkata beberapa minggu kebelakangan ini mata wang tempatan telah mendapat tekanan baharu. Justru ia memerlukan penyelesaian melangkaui tempoh jangka pendek. Di bawah kadar pertukaran fleksibel, turun naik ringgit adalah munasabah. Pelarasan tersebut membolehkan ekonomi domestik menyesuaikan diri dengan kejutan ekonomi dan kewangan global. Beliau turut menekankan pembaharuan struktur harus dilakukan bagi mengukuhkan prospek pertumbuhan negara dan menggalakkan lebih banyak peluang pelaburan. Harga minyak masak paket bersubsidi kekal RM2.50. Kerajaan tidak berhasrat menaikkan harganya setelah mengambil kira situasi kos sara hidup rakyat yang semakin meningkat. Bagaimanapun, mekanisme pemberian subsidi bersasar sedang diteliti termasuk pendekatan berasaskan pendapatan berdasarkan pangkalan data utama padu. Buat masa ini, kerajaan tidak bercadang untuk menaikkan harga minyak paket bersubsidi kepada rakyat itu. Masa belum sesuai, rakyat masih lagi bergelut dalam isu kos sara hidup. Namun begitu, kerajaan telah bersedia sebenarnya, insya-Allah sehingga hujung tahun ini, suatu badan yang akan mengendalikan database kita, pengolahan data kita iaitu padu, yang akan melengkapkan semua data-data untuk kita memberikan subsidi kepada golongan tertentu, atau dalam istilah mudanya kerajaan akan memulakan inisiatif ke arah memberikan subsidi bersasar kepada rakyat dalam negara kita.